صل وسلم على نور Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh agung yang pernah wujud dalam sejarah peradaban manusia. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan beriman kepada Nabi Muhammad seperti yang terkandung dalam rukun iman. Kehebatan dan keagungan insan yang diutuskan Allah ini amat banyak dirakamkan para sarjana lewat karya-karya besar yang terkumpul di seluruh dunia. Pelbagai pendekatan dan kaedah digunakan untuk mengenali sosok hebat ini, termasuklah melalui kajian terhadap artifak milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada sekian banyak kajian yang dibuat terhadap Nabi Muhammad, salah satu karya yang dikatakan terbaik adalah sebuah buku dalam bahasa Inggeris bertajuk Muhammad, His Life Based on the Earliest Sources, tulisan Marty Links yang diterbitkan Islamic Text Society United Kingdom pada tahun 1991. Beberapa tahun lalu, inisiatif buku Darul Ehsan IBDE yang digerakkan sejak 2016 oleh Kerajaan Negeri Selangor sesuai dengan namanya, memulakan usaha untuk menterjemahkan karya hebat ini untuk dinikmati pembaca berbahasa Melayu. Sumber kini berkesempatan menemui Ketua Pengarang IBDE Al-Mustaqi Mahmud Radhi dan Pengarang Eksekutif IBDE Farhan Afandi yang merupakan penterjemah buku Muhammad ini untuk mengetahui proses-proses yang terlibat dalam menghasilkan karya agung ini. Buku karya Muhammad ni sebenarnya ada dalam fikiran kami, dalam perbincangan kami sebelum ni. Ada niat untuk terjemah. Kami tahu ni karya yang terbaik yang diterbitkan dalam bahasa Inggeris tentang sirah Nabi. Tapi beberapa kali kami cuba untuk terjemah. Mustaqim sendiri kata dia nak satu penghargaan dalam hidup dia untuk diterjemah sebab dia terjemah buku banyak. So dia nak ambil kelebihan untuk terjemah buku ni lah sebagai dia punya mungkin karya dia yang paling mungkin dia akan maklum lah. Jadi sampai 2-3 kali itu, akhirnya pada tahun lepas kami bersetuju, dia sendiri bersetuju sebab dia bagi tahu kata buku ni payah, sastra Inggeris, Martin Lewis sendiri pun bahasa dia yang tinggi kan. Jadi dia putuskan untuk terjemah dan saya juga nak ambil, nak tumpang juga sebab kita dah bina BDE ini sama-sama daripada tahun 2016-2017. Jadi kami nak juga, pada saya nak juga satu buku yang saya tinggal, maknanya yang pernah kami terjemah, buku yang paling hebat lah. Jadi akhirnya Mustaqim yang pada peringkat awal agak keberatan untuk share terjemahan ini dengan saya sebab memang payah buku ni. Jadi dia setuju dan akhirnya dia memang betul lah dia menanggung beban untuk selaraskan bahasa daripada awal, sebab saya sebahagian awal dan dia sebahagian yang akhir. Jadi bila dah selesai tu dia terpaksa ambil beban sikit untuk selaraskan bahasa daripada awal hingga ke akhir. Jadi sebab tu juga proses buku ni agak panjang. Saya tak silap saya dalam setahun 3 bulan lebih baru kami siap terjemahkan buku ni. Sebab bagi kita buku ni sangat penting untuk diterjemah ke bahasa Melayu, sebab dalam pengalaman kami sendiri, macam Farhan dulu di Mesir, sebelum di Mesir dia di sekolah di Ma'had Hafiz. Jadi saya di Jordan, sebelum di Jordan tu belajar di Mata Mahmud Al-Ustaz. Jadi dari kecil ni kita belajar agama, dan selain daripada belajar di sekolah, di kelas tambahan apa semua tu, kita baca sendiri juga kan. Jadi macam saya pernah baca contohnya sirah Nabi yang ditulis kalau tak salah Muhammad Husin Haikal. Kemudian ada 1-2 lagi buku sirah selain daripada sirah sahabat dan sebagainya. Selain daripada itu di sekolah
kita belajar dengan cerita Nabi daripada guru dan sebagainya. Kemudian ke universiti, kita di Mesir saya tak pasti, tapi masa saya di Jordan dulu kita pakai kitab Sirah Nabawiyah karangan, ini bukan rujukan primer, bukan rujukan yang perdana. Dia Sirah Nabawiyah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Selain daripada yang tu sebagai macam kita katakan rujukan untuk semua student dalam kelas, kita juga rujuk kepada misalnya Sirah Ibn Hisham, dan yang lebih lama dan lebih susah sikit Sirah Ibn Ishaq. Jadi daripada semua yang kita belajar, daripada semua yang kita baca tu, bila saya rasanya Farhan pun perasaan yang sama bila kita baca Sirah Nabi Muhammad yang ditulis oleh Martin Links ataupun Abu Bakr Sirajuddin ni, kita rasa macam 40 tahun hidup, 30 tahun belajar agama di Malaysia, Timur Tengah dan sebagainya, inilah kali pertama kenal Nabi dengan lebih baik bila kita baca buku ni. Jadi kita memang sentiasa simpan niat untuk terjemah buku ni. Saya selalu rasa tak bersedia sampai bila kita start buat buku ni pun, nak start buat buku ni pun saya rasa tak bersedia, tapi Farhan yakinkan saya untuk buat. Jadi saya kata tak apalah, kita paksa diri untuk buat. Bukan tak bersedia dari segi mana, sebab saya bukan soal tak mampu untuk menterjemah. Memang menterjemah buku ni dia ada cabaran tertentu, tapi tak bersedia dari segi kita nak buat dia tu dalam keadaan kita tak terlampau sibuk, tak terlampau sibuk dengan hal-hal lain, jadi boleh bagi tumpuan yang sepenuhnya pada buku ni dan sebagainya. Tapi last sekali diyakinkan oleh Farhan, jadi kita buat jugalah buku ni. Sebab kami rasa ini sebab yang paling utama lah kot, no? Kami rasa dah banyak buku lain tak ada yang boleh lawan buku ni dari segi kemampuan dia untuk mengenalkan kita ataupun menjadikan kita lebih kenal dan lebih kasih kepada Nabi SAW. Apa yang menarik dekat buku ni yang menyebabkan saya rasa dekat dengan Nabi, sebab dia punya gaya penceritaan naratif yang dia susun tu, dia seolah-olah suasana tu hidup. Jadi sampai kita boleh gambarkan seolah-olah kita ni berada di sisi Nabi, sedang melihat pergerakan sejarah tu berlaku, tapi kita bercakap, Nabi tak dengar. Sebab ada dialog-dialog yang dia susun dalam plot-plot yang naratif yang dia susun tu, dengan dialog-dialog yang dia petik tu daripada sumber-sumber yang sahih, yang menyebabkan suasana dia hidup. Jadi bila dia hidup, sampai waktu kita terjemah tu sendiri, kalau sampai dekat bab yang sedih, kita akan rasa sedih. Kalau sampai yang kita rasa seronok, kita akan rasa seronok. Padahal ringkat padas, dia ringkat dia macam ringkas kan. Jadi memang waktu dah terjemah, macam saya ambil sebahagian awal, Musakim sebahagian akhir. Yang Musakimnya lagi pada saya dia punya jalan cerita tu dah climax, dah tinggi kan. Macam saya ni di peringkat awal, beberapa bab awal tu dia masih cerita sejarah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Mekah tu sendiri apa semua. Bila masuk dekat episod-episod yang Nabi mula terima wahyu, mula ada dialog di antara Nabi dengan Siti Khadijah, Sayyidatina Khadijah dan yang lain-lain, so kita dah mula masuk dalam cerita tu. Jadi memang itu antara satu yang saya rasa buku ni memang lain daripada buku sirah yang saya pernah baca, yang menyebabkan saya sendiri rasa wow, buku ni memang lain daripada yang lain. Saya pun saya tak terjemah buku banyak macam Musakim, tapi bila saya terjemah buku ni, saya rasa kehidupan saya sendiri berubah. Sampai bila habis terjemah je part saya ni, rasa macam kita dah berpisah dengan Nabi lah. Tapi saya bukan part Rasulullah wafat, yang tu Musakim yang buat. Saya tak tahu apa perasaan dia waktu tu. Tapi bila saya dah berhenti tu, saya minta nak
baca juga yang dia punya untuk kami selaraskan. So bila saya baca dekat part yang bahagian yang kedua sampai Rasulullah wafat tu, memang sedih dan rasa macam kosong. Setahun lebih, Mustaqim dia tak ambil masa yang panjang sebab satu dia cekap, yang kedua dia sebelum tu dia terima buku lain. Jadi dia ambil masa yang tak panjang. Saya ni ambil masa yang panjang sebab bahasa buku ni memang payah, dan saya sendiri tak mau kalau boleh buku ni keluar daripada konteks gaya penceritaan yang tuan pengarang buku ni nak sampaikan. Saya tak mau hilangkan benda-benda tu. Jadi memang susah lah bagi saya. So bila habis, dan ada tempat-tempat yang macam Mustaqim sebut tadi, tak pernah tahu pun ada beberapa babak tu yang kita tahu, macam kan kita baca sejarah Nabi yang baru, yang kita tahu ada cerita-cerita yang macam ni, cerita-cerita yang agak pinggiran tapi penting, cerita yang besar, cerita yang watak-watak yang kecil. Kita nampak macam sekali lalu je, tapi sekali lagi di bab-bab seterusnya watak-watak yang kita rasa kecil tadi akan disebut semula. So memang teliti sungguh pengarang ni, dia cara dia susun naratif, macam mana dia nak simpulkan Tapi padat. dari bab ke bab, tapi padat. Masa baca tu memang rasa lain, tapi masa saya baca tu lebih terpesona dengan kecantikan bahasa Inggeris dia. Sebab ini yang pengarang dia sendiri pernah sebut. Pengarang dia ni, saya rasa pun kena sebut di sini, Martin Links ni adalah dulu dia pakar bahasa Inggeris, dia pakar sarjana Shakespeare. Di Malaysia ni ada beberapa orang anak murid dia yang terkenal, Profesor Syed Naqib Alatas, anak murid dia. Dia supervisor kepada Profesor Muhammad Naqib kalau tak salah saya, masa buat PhD dulu. Dia ni memang pakar bahasa Inggeris. Jadi pengarang sendiri, Martin Links ataupun Abu Bakar Sirajuddin ni, dia sebut bahawa dia menulis buku ni, dia kata bahasa Inggeris ni, dia kata ada 4 tahap. Tahap yang paling tinggi, tahap keempat, dan dia tulis buku ni dengan bahasa Inggeris yang tahap keempat tu, bahasa Inggeris yang paling tinggi. Jadi bila kita baca dalam bahasa Inggeris tu, rasa terpukau dengan bahasa dia. Jadi macam dengan cerita dia tu, saya masa tu taklah begitu perasan dengan kelebihan dia dari segi penceritaan tu. Dalam episod akan datang, Eksklusif Sumber akan memaparkan cabaran-cabaran yang dihadapi Mustaqim dan Farhan sepanjang menterjemah karya hebat ini. Jangan ketinggalan untuk menyaksikannya. Sejak berada di pasaran awal tahun ini, buku ini mendapat sambutan amat menggalakkan dalam kalangan pembaca dan pencinta buku. Ia berada dalam senarai bestseller atau jualan terlaris dalam senarai jualan di kedai-kedai buku. Rata-rata pembaca di media sosial menyifatkan buku ini mempunyai kelainan berbanding buku-buku agama yang lain apabila ia menggunakan pendekatan tidak berkhutbah seperti yang terdapat dalam buku-buku dakwah yang lain.